Kehilangan adalah sesuatu yang tidak mahu kita hadapi. Namun hakikatnya setiap pertemuan pastinya ada perpisahan. Yang paling menyakitkan semestinya perpisahan disebabkan kematian. Tetapi kisah kali ini cukup berbeza. Apabila kehilangan beberapa individu dalam senarai ini tidak tahu masih hidup atau sebaliknya. Tin Song Sheng dilahirkan pada 6 Ogos 1989. Tin ialah seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang pada Jumaat 12 Januari 1996 di Sekolah Rendah Jenis Kebahasaan Cina Taman Rasah di Shah Alam, Selangor. Dia dilaporkan hilang semasa sedang menunggu bas di pekarangan sekolah untuk pulang ke rumahnya. Tin yang kali terakhir dilihat meninggalkan pekarangan sekolah bersama seorang wanita Cina pertengahan usia. Ketika itu, Tin dan kanak-kanak lain sebayanya baru sahaja memulakan minggu kedua persekolahan. Terdapat dakwaan mengatakan dia dilarikan sindiket lalu dijadikan pengemis di Thailand. Ibu bapa Tin dikenali sebagai Gan Kim Cho dan Tin Kwi Dun telah membuat laporan polis sehari selepas kejadian. Mereka telah menghabiskan wang sebanyak RM40,000 untuk mencari Tin, termasuk menggunakan khidmat 80 orang bomoh, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Pencarian dan publicity seluruh negara diketuai oleh pengerusi MCA, Datuk Michael Chong, yang mendapat bantuan daripada media, pertubuhan bukan kerajaan dan orang asli untuk mencari Tin di dalam hutan. Chong bekerjasama dengan pihak berkuasa sempadan Thailand untuk mencari kanak-kanak itu. Pos Malaysia juga mengedarkan ribuan poster Tin kepada orang ramai. Sehingga kini, Tin Song Sheng masih hilang dan tidak dapat dijumpai. Namun, kes kehilangannya tidak pernah ditutup. Kes kehilangan seorang kanak-kanak bernama Zulaiha Muhammad di Kampung Gatuk Mentakap Pahang pada 26 November 1998 lebih pelik. Ketika kejadian, umur Zulaiha 6 tahun. Pagi itu Zulaiha bermain dengan adiknya Muhammad Nur Rahman di bawah pokok jambu mawar di halaman rumahnya. Umur Muhammad Nur ketika itu adalah 2,5 tahun. Ibu mereka, Kamariana Osman, pula sibuk menyapu sampah. Oleh kerana sakit perut, Kamariana tinggalkan mereka dan pergi ke tandas. Namun sekembalinya ke halaman, Kamariana mendapati Zulaiha tiada di pekarangan rumah. Muhammad Nur berlari datang dari balik sebatang pokok sambil menjerit-jerit. Dia menangis dan memberitahu bahawa kakaknya jatuh di pangkal pokok jambu tersebut. Kamariana mencari di sekeliling pokok itu tetapi hampa. Usaha mencari dilakukan segera. Pihak polis menghantar anjing pengesan, beberapa buah bot dan helikopter untuk menyusuri Sungai Semantan yang terletak 200 meter dari rumah Kamariana. Namun Zulaiha tidak ditemui. Selepas lebih hampir 2 minggu berusaha, operasi itu dihentikan. Ada yang mengatakan Zulaiha pergi ke Sungai Semantan dan lemas di situ. Namun pendapat ini disangkal pihak berkuasa kerana tiada seorang jiran pun yang nampak, sedangkan Zulaiha memerlukan kira-kira 10 minit untuk ke sana. Tambahan pula, Zulaiha tidak pernah pergi ke sungai tersebut. Kalaupun dia ke situ, tentulah Muhammad Nur akan mengikutinya. Adakah dia dicolik? Pada pagi kejadian, ramai jiran yang sedang berbual dan mengemas halaman tidak melihat kejadian tersebut. Juga tidak kedengaran langsung suara jeritan, raungan atau kesan pergelutan. Jikapun memang benar Zulaiha dicolik, mengapa pencolik tidak membawa adiknya sekali? Malah Muhammad tidak memberitahu pun ada orang membawa Zulaiha pergi. Andaian yang tinggal ialah ada pihak mengatakan Zulaiha telah dibawa ke alam lain. Dia telah disedut masuk ke dunia gaib oleh makhluk halus yang tinggal di pangkal pokok jambu mawar itu. Menurut ayah mangsa Muhammad Petah, berlaku kejadian-kejadian pelik sebelum Zulaiha hilang. Pertama, anaknya Siti Rofi'ah pernah terhidu bau wangi di pangkal pokok tersebut dan bau itu melekat di badannya selama beberapa hari. Esoknya, seekor kucing mereka enggan masuk ke rumah dan hanya mahu tidur di bawah pokok berkenaan. Seorang bomoh yang cuba mencari Zulaiha pula tiba-tiba merasa tubuhnya bagaikan ditarik oleh satu kuasa gaib ke arah pangkal pokok jambu itu. Puas dia mengelak hingga tubuhnya terpelanting. Bomoh itu percaya disitulah tempatnya Zulaiha ditarik masuk ke alam gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Sudah 25 tahun Zulaiha gaib, sehingga hari ini tiada siapa yang tahu ke mana dia menghilang.
Bekas pembaca berita TV3 Zalina Shaharah Azman yang lebih dikenali sebagai Zalina Azman 58 tahun yang dilaporkan hilang sejak November 2021 masih dalam proses pencarian yang giat dilakukan pihak polis sehingga ke hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim memaklumkan bahawa pihaknya menerima laporan daripada keluarga personaliti TV3 itu berkaitan kehilangannya pada 29 November 2021. Dalam laporan itu, pengadu iaitu anak Zalina cuba mencari dan menghubungi ibunya sejak 24 November bagi memaklumkan bapa Zalina dimasukkan ke hospital namun gagal. Pada 29 November 2021, pengadu dan bapa saudaranya pergi ke rumah ibunya di Seksyen 3 dan mendapati kereta ibunya berada di tepi rumah. Pengadu mendapati keadaan di dalam rumah tidak tersusun. Turut ditemui beg duit milik ibunya yang mengandungi kad pengenalan, lesen memandu, kad bank, kad kredit, kunci kereta serta wang tunai RM600. Bagaimanapun, ibunya tidak dijumpai. Segala usaha mencari sudah dijalankan namun gagal menemui mangsa. Pihak polis membuat hebahan berkaitan kehilangan mangsa kepada umum bagi membantu siasatan kes terbabit. Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam menyiarkan gambar Zalina dan maklumat berkaitan iaitu berkulit hitam manis, bertubuh kecil dan kurus dengan ketinggian 158 cm. Untuk rekod, Zalina memulakan tugas di TV3 sejak 1990 dan pada 2002 melanjutkan pengajar pada peringkat sarjana dalam bidang kewartawanan selama setahun di London. Zalina terkenal sebagai pengacara beberapa program bual bicara termasuk Money Matters selain sebagai pembaca berita. Lebih 20 individu melibatkan ahli keluarga serta rakan mangsa telah dirakam keterangan. Kes ini sama sekali tidak pernah ditutup, malah usaha pencarian Zalina dipergiat dari semasa ke semasa. Seorang lelaki bernama Haji Osman pada pagi 20 Disember 2000 dia membawa isterinya dikenali Fatimah minum di warung berdekatan. Sewaktu dia rancak berbual dengan kawan-kawannya, Fatimah tertidur di meja. Tidak lama kemudian Fatimah terjaga dan mencari-cari dua orang budak yang duduk di sebelahnya yang sebenarnya hanyalah hayalannya. Fatimah kemudian mengajak Haji Osman pulang kerana ada orang sedang menantinya di rumah. Benarkah apa yang Fatimah katakan itu? Tidak, tiada sesiapa yang menanti mereka di rumah. Cerita Haji Osman, pukul 2.30 petang, dia berbaring di sofa manakala Fatimah membasuh pinggan di dapur. Tapi tidak lama kemudian, suasana menjadi senyap sahaja. Dia tidak dengar sebarang bunyi lagi. Fatimah pun tidak kembali ke ruang tamu. Haji Osman mencari isterinya itu di dapur, di bilik dan di sekeliling rumah. Tidak ada. Ke rumah jiran-jirannya juga tiada. Bersama dengan jiran-jiran lain, mereka mencari pula di Bukit Busuk Licin di hadapan rumah Osman. Fatimah yang berusia 73 tahun ketika itu dan mula nyanyuk. Sebelum itu sering ke Bukit Busuk Licin kerana katanya di situlah arwah ibunya tinggal. Fatimah selalu bercerita kepada Haji Osman bahawa ibunya itu kini hidup dalam sebuah mahligai yang sangat indah. Arwah ibunya juga sering memanggil dan mengajaknya tinggal bersamanya. Usaha mencari dilakukan dengan bantuan polis. Malangnya, hinggalah ketika tahun pada 2003, Fatimah masih tidak dijumpai. Dua orang jiran Haji Osman, namanya Misah dan Zaitun, mengatakan sejak kehilangan Fatimah, mereka selalu terhidu haruman bunga kenanga dan minyak atar yang sering dipakai oleh Fatimah. Selalunya, bau itu akan terhidu di ruang tamu, dapur, halaman dan tepi jalan tempat mereka sering berbual dengan Fatimah. Seolah-olah Fatimah ada di situ, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Zaitun juga memberitahu Fatimah sentiasa muncul dalam mimpinya, memberitahu bahawa dia nampak Zaitun, tapi Zaitun tidak dapat melihatnya. Seorang kanak-kanak pula pernah ternampak Fatimah di bawah sepohon pokok di kebun milik Haji Osman, tapi hanya budak itu sahaja yang nampak. Ada juga penduduk yang lalu di hadapan rumah Haji Osman pada waktu malam terhidu bau minyak atar dan bunga kenanga. Sungguh malang sekali. Fatimah tidak dijumpai sehinggalah Haji Osman meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Bertahun lamanya mereka menghilangkan diri. Tiada lagi kabar berita tentang mereka. Sesungguhnya kehilangan mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jika mereka masih hidup, kita mendoakan mereka kembali ke pangkuan keluarga yang sudah menunggu mereka sekian lama. Tetapi jika mereka sudah tiada, pastinya kita mengharapkan mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat-Nya. Sekian, terima kasih.